Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Kembali lagi kita semua ke program MPP Podcast episod ketiga, iaitu episod terakhir untuk kita pada sesi kali ini. Saya Muhammad Ahmad Bezuki Pli sebagai moderator anda bagi program MPP Podcast episod ketiga, di mana bertemakan amalan 10 malam terakhir. MPP Podcast merupakan program perkongsian antara warga UiTM kampus Pasir Gudang bertujuan untuk tambahkan ilmu dan informasi daripada pelbagai sudut, terutamanya rohani. Setiap episod kita akan ada quiz di platform Quizizz pada pukul 10 malam. Jadi, semua mahasiswa diminta tunggu sehingga ke akhir episod untuk dapatkan QR code untuk diimbas bagi pendaftaran Quizizz. Mahasiswa boleh mendaftar seawal jam 9 malam sehingga 9.50 malam sebelum menjawab kuis untuk mengelakkan sebarang permasalahan. Berbalik pada tajuk kita pada hari ini, iaitu amalan 10 malam terakhir, di mana semua umat Islam tahu bahawa 10 malam terakhir ni di bulan Ramadan ni merupakan malam yang sangat dinanti-nantikan oleh semua umat Islam. Kita kena rebutlah peluang pada 10 malam terakhir Ramadan kerana terdapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang sentiasa mencari keredaannya. Lagi-lagi jika kita berpeluang dan ditakdirkan bertemu malam Lailatul Qadar. Ini bertepatan dengan perbuatan baginda Rasulullah di dalam hadis, iaitu Rasulullah berusaha sedaya upaya pada malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam yang lain. Tanpa membuang masa, marilah kita jemput penceramah hebat kita, iaitu Ustaz Rilizam, yang merupakan pensyarah asis di UiTM Cawangan Johor kampus Pasir Gudang, untuk kita jawab beberapa persoalan yang orang kata sering berminda-minda, lagi-lagi melibatkan 10 malam terakhir Ramadan ni. Boleh Ustaz? Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Ustaz, saya nak tanya Ustaz, adakah ada doa atau amalan khusus yang boleh kita amalkan pada 10 malam terakhir Ramadan, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okey. Okey, bila cakap 10 malam terakhir Ramadan ni, ini macam lama sikit boleh ke? Boleh Ustaz? Boleh Ustaz? Boleh. Jadi sebab kita nak kena bahaskan sikit-sikit lah, dia agak detail tapi tak adalah detail sangat. Silakan Ustaz. Saya ringkaskan juga. Okey. Nombor satu tuan-tuan. Nombor satu, bila masuk, kalau Allah Ta'ala rezekikan kita masuk 10 malam terakhir ni, nombor satu kita bersyukurlah. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tak semua orang dipilih untuk dapat malam ni. Kita tak tahu kita dapat atau tak tahun ni. Jadi andai kita dapat, nombor satu kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala beri kita peluang lagi. Berapa ramai orang yang telah meninggal dunia, kita tak dengar rintihan mereka. Tetapi Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, mereka yang telah habis tempoh masa dia dekat dunia ni, antara ucapan penyesalan daripada mereka apa? Mereka sebut, Qala rabbirji'un, wahai Allah, kembalikanlah kami semula. Wahai Allah, kembalikanlah kami semula. Kembali untuk apa? In a'mal salihah. Mereka bercita-cita sangat nak buat amal salih. Tapi dah tak boleh kan? Bila mati, satu subhanallah pun tak terima. Bila mati, satu alhamdulillah pun tak terima. Apa pun dah tak boleh buat. Orang kampung saya kata apa? Time is over. Masa dah tamat. Dah checkmate dah, tak ada dah. Tapi Allah Ta'ala belum checkmatekan kita lagi ni. Kita masih dapat peluang. Contoh kalau kita dapat malam ni. Jadi pertama kita syukur. Macam mana cara syukur tu? Dia punya manifestasi syukur itu adalah kita terjemahkan dengan nombor satunya, kita lebih serius lagi. Bila masuk 10 malam yang terakhir ni, kalau sebelum-sebelum ni serius dah Ustaz, serius dah. Cuma bila masuk 10 malam terakhir ni kita lagi pecut lagi. Macam orang berlari tu kan. Dia lagi pecut masa mula ke, masa tengah ke, masa dah nak sampai ke garisan penamat.
Jadi sudah tentu bila nak ke garisan penamat kan, tak ada pelari 100 meter tu makin nak ujung tu makin dia slow, tak, lagi sehabis daya. Macam tu jugalah kita, dia punya analogi dia macam tu lah tuan-tuan. Sebab sallallahu alaihi wasallam Nabi itu ditunjukkan oleh isterinya Ummul Mukminin juga, Sayyidatina Aisyah, kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, bahawa suaminya tu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat-sangat bersungguh, yang kata Aisyah, dia punya bersungguhnya tak sama macam hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain kita tahu kan, hari-hari yang biasa pun setiap malam Rasulullah habiskan kira-kira 8 juzuk. Solatnya kadang-kadang tak banyak rakaatnya. Kadang rakaat Rasulullah tu ada yang 4, ada 8, ada 12 malam-malam. Tahajud Rasulullah tu. Tapi dia punya masanya panjang. Kita tahu dah hari-hari biasa. Tapi kata Sayyidatina Aisyah, bila masuk 10 yang terakhir ni lagi dahsyat. Sampai isteri ni, Sayyidatina Aisyah sebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'dharah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Maksud dia apa tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 yang terakhir ini, Nabi akan shadda mi'dharah, mengetatkan ikatan kain pakaiannya macam tu, ketatkan yang ada di pinggangnya tu. Maknanya ini satu simbolik bahawa Nabi macam dah tak toleh kiri kanan lagi dah. Nabi akan konsentrate kepada ibadah. Ahya lailah, Nabi akan sungguh-sungguh menghidupkan malam. Yang kita tiap malam tu habiskan dengan, kadang-kadang sebahagian, tak semua kan, habiskan dengan phone je tak habis-habis, habiskan dengan game. Sama je macam malam-malam yang lain. Ini Ramadan ni, kena sedar sikit, kena sedar ini Ramadan. Cuba tampar pipi sikit, ni Ramadan ke bukan Ramadan ni kita? Kenapa lagi masih dengan handphone? Kenapa masih lagi dengan game? Nak online game lagi dengan kawan-kawan? Tak ya. Ni masuk 10 ni kita puasa sekejap, stop sekejap. Kemudian kadang-kadang kita dah habiskan tu, kita lepas tu lepak penat dan tidur. Tidur pukul 1, sampailah kadang-kadang subuh baru bangun. Sahur pun tak sahur. Jadi tak mau. Masuk yang ni, Nabi ahya lailah, Nabi akan hidupkan malam. Hidupkan malam tu. Macam mana cara nak hidupkan malam ni? Antara formula dia adalah tidur awal. Itu paling prinsip dia, asas. Selesai tarawih ada nak moreh sikit, sikit-sikit kan, dalam 10.30, 11 tidurlah. 11 tu paling lewat lah. 10.30 cantik. Kalau pukul 1 baru tidur, namanya angan-angan mat jenin je lah. Kalau pukul 1 nak tidur, macam mana nak bangun? Pukul 10.30 tu tidur. Pukul 10 kalau selesai, tidur dah. Ini sunnah Nabi. Sunnah Nabi para sahabat itu selepas isyak tidur. Mereka selepas isyak tidur. Sebab tu tak heran macam mana boleh bangun pukul 3, pukul 4. Sebab lepas isyak tidur terus. Kita lepas isyak tu lah kadang-kadang nak buat tu, nak buat ni lah. Tak habis-habis, alasannya assignment. Kadang-kadang assignmentnya stock je. Yang berborak-borak dengan kawan-kawan itu yang. Okey. Yang kedua, boleh lagi ke? Kita punya moderator, boleh? Boleh, Ustaz. Silakan. Boleh, boleh. Ustaz, silakan. Yang kedua adalah iktikaf. Kalau dapat peluang malam terakhir ni, 10 malam terakhir ni, iktikaf. Apa maksud iktikaf? Iktikaf adalah berada di dalam masjid. Kita berada di dalam masjid. Ada banyak kaulah. Kalau dalam mazhab Maliki tu, mazhab Hanafi dia agak strict kan. Kadang pada mereka adalah 12 jam siang, 12 jam malam. Maknanya seharian itu baru dikira iktikaf. Tetapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i kata iktikaf adalah sekurang-kurangnya, paling sikit adalah selama serukuk. Mana serukuk, masa kita rukuk tu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim. Lebih kurang tak sampai 1 minit pun.
Kita diam sekejap tu pun kata Imam Syafi'i itu pun telah dikira sebagai i'tikaf. Itu dia punya takrifan, bukan bermaksud kalau macam tu Ustaz saya masuk sekejap je lah kat pusat Islam tu. Masuk sekejap, cek apa, tengok apa semua, hidupkan lampu, lepas tu keluar balik. Janganlah macam tu. Tapi maksudnya itulah maksud definisi i'tikaf di sudut mazhab kita, mazhab Syafi'i. Tapi kalau boleh bukan macam tu yang kita buat, kita berlama-lama sedikit. Kita masuk masjid, masuk kita punya pusat Islam kita tu kan, kita masuk niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala, ataupun fi hadzal apa-apalah tempat yang kita tu, kita itu boleh di i'tikaf. Pusat Islam kita tu memang tempat salat kita, jadi boleh kita niatkan i'tikaf situ. Maknanya selesai daripada tarawih, mungkin kita nak moreh sekejap, naik bilik, lepas tu kira-kira dalam pukul 10.40 kita turun balik. Turun tanya bincang dengan Tuan Imam, Tuan Bilal, kita boleh tak pusat Islam buka tak? Saya rasa macam buka kan, lagi 10 malam terakhir ni biasa buka. Jadi kita tidur situ, standby tidur situ, nanti nak sahur dalam pukul 5, kita baru keluar lah. Jadi malam dah duduk dekat pusat Islam tu, kita boleh niat i'tikaf. Mungkin kita boleh baca Quran dulu, berapa muka surat kita baca Quran, kemudian kita tidur. Nanti pukul 2, pukul 3 kita bangun, kita mulakan ibadah kita. Tidur yang kat situ pun telah dikira i'tikaf dan dikira nilainya nilai ibadah. Cuma lepas tu kita akan bangunlah untuk tahajud, untuk buat salat sunat hajat, salat sunat taubat dan sebagainya. Khusus pada 10 malam yang terakhir lah. Disebutkan bahawa isteri Nabi SAW, Aisyah, banyak berkaitan ni saya bawa hadis daripada Aisyah, sebab Aisyah paling rapat dengan Rasulullah. Kata Aisyah, kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, summa atakafa azwajahu min ba'di. Sesungguhnya Rasulullah SAW tu 10 malam terakhir memang dihabiskan dengan beriktikaf dalam masjid. Rumah Rasulullah tu kan sebelah tu Masjid Nabawi, memang Nabi duduk dalam dah. Nabi tak keluar-keluar. 10 yang terakhir memang Nabi duduk sepenuh masa di dalam masjid beriktikaf. Kecuali ada keperluan sedikit saja. Perkara ini kalau bahas dalam kitab-kitab sebutkan dalam 8 tahun yang terakhir itulah. 10 Ramadan Nabi akan start. Cuma tahun yang terakhir Rasulullah SAW wafat, kira-kira pada tahun yang ke-11 Hijrah macam tu, Nabi SAW 20 macam ni lah, 20 hari. Nabi 20 hari, bukan 10 hari, 20 hari. Ganda lagi Nabi, tahun yang terakhir tu Nabi 20 hari sebelum nak habis Ramadan tu, Nabi SAW telah beriktikaf di dalam masjid. Dan cantiknya bila kita iktikaf tu, tuan-tuan, bila kita iktikaf, matikanlah phone tu, ataupun tak mati, letak tepi phone tu. Kalau phone tu, sebab saya rasa ini yang paling mengganggu sekali lah kan. Paling mengganggu. Inilah cara benda yang kita nak didik diri kita supaya kita hilang ketagihan phone tu dengan cara iktikaf. Saya faham, terutama yang ketagihan dengan game tu. Saya tak boleh lah Ustaz, kalau tak main game satu hari tu macam kurang betul. Itu maknanya tuan-tuan dah dihinggapi dengan ketagihan game lah tu. Boleh ada ubat dia. Ubatnya iktikaf. Cuba, tinggalkan phone tu kat atas, kat bilik, turun tanpa phone. Cuba tengok hidup ke mati. Hidup insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Cuba tak main game. Kadang saya kesian. Kita bukan apa. Tuan-tuan tengok dia macam suka kan. Sukalah kikik-kikik dengan kawan main game tu. Tapi kesian sebenarnya. Dia dah terjebak dengan tu. Jadi yang di depan saya ni, anak-anak murid saya yang saya sayang ni, janganlah sampai terkena ketagihan game tu. Naya. Naya. Macam dah lama sangat pula. Itulah meraih Lailatul Qadar. Okey, saya setakat tu dulu. Okey. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang padat dan ringkas dan terselit sikit teguran Ustaz. Kita tambahkan ibadat kita pada bulan Ramadan. Masya Allah Ustaz.
Okay, dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah episod MVP Podcast pada kali ini. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Rilizam atas perkongsian dan sanggup meluangkan masa bersama kita hari ini untuk berkongsi ilmu dan pengetahuan tentang amalan 10 malam terakhir. Ustaz ada apa-apa pesanan sebelum kita akhir? Doa lah, ya, saya nak minta doakan saya juga. Konon-konon saya bercakap ni pun tak tahu juga kan. Jadi sama-sama kita doa. Doa saya doakan tuan-tuan, tuan-tuan pun doakan saya. Moga-moga kita dapat, orang kata apa, all out lah all out untuk 10 malam terakhir. Sebab kita tidak tahu adakah Ramadan yang lepas, Ramadan akan datang kita dapat. Walaupun kita usia muda kan, macam saya ni dah tua lagi lah kan, amat ranum sangat jadi macam tuan-tuan yang muda ni di hadapan saya, tak tentu lagi tak tentu lagi. Kita saban semesta kita dapat email kematian rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, daripada kategori diploma, ada pradip pun ada, yang ijazah, master dan PhD. Jadi kita dapat email tu, macam pelajar pun Allah Ta'ala boleh jemput. Jadi ramai-ramai ni depan saya ni, kita tak tahu siapa yang Allah Ta'ala ambil. Jadi sementara ni ada ni, kita ambil terus, kita ambil dulu. Jangan sia-siakan, jangan sampai terlambat, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada MPP lah kerana sudi menjemput saya ni okay. Terima kasih kepada saudara Muhammad Ammar Zulkifli, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Sama-sama Ustaz. Mudah-mudahan kita diperpanjangkan umur untuk bertemu pada Ramadan akan datang, insya-Allah Ustaz. Sebelum saya tamatkan episod ketiga ni, saya nak ingatkan untuk jangan lupa untuk imbas QR code bagi pendaftaran Quizzes dan cabutan bertuah yang akan disertakan pada hujung video ni. Sebelum saya tamatkan episod ketiga ni, saya Muhammad Ammar bin Zulkifli sebagai moderator episod kali ini dan merupakan majlis perwakilan pelajar sesi 2021-2022. Ingin memohon ampunan maaf jika terdapat salah silap daripada saya sepanjang saya mengendalikan program ini. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk dan khilaf datang daripada saya sendiri. Tak akhiri dengan serangkap pantun, jika ada semua di ladang, boleh saya tumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.